Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang ke perbincangan kita pada hari ini, iaitu mengenai stres ataupun tekanan. Baiklah, pada hari ini perbincangan kita akan berkongsi mengenai pengurusan stres, punca-punca dan kesan daripada stres di tempat kerja. Perbincangan kita pada hari ini dihadiri oleh 3 panel yang telah pun bersedia. Saya perkenalkan panel yang pertama, iaitu Suhaila, panel yang kedua Ani dan panel yang ketiga Lina. Baiklah, definisi tekanan. Seperti yang kita tahu, stres atau tekanan ialah suatu tindak balas fizikal, mental dan emosi ke atas situasi yang mengganggu keadaan individu. Menurut daripada artikel yang telah tersedia, 70% daripada pekerja di tempat kerja mengalami stres dan 30% adalah disebabkan risau kehilangan tempat kerja, 14% adalah disebabkan faktor-faktor yang berlainan dan peratusan selebihnya adalah daripada faktor-faktor luaran. Maka kita akan berbincang tentang punca-punca yang menyebabkan stres. Sebelum itu, saya akan menerangkan tentang definisi stres di tempat kerja. Definisi stres di tempat kerja ialah tanggungjawab atau beban tugas yang terlalu berlebihan dan tidak boleh ditanggung oleh para pekerja. Beberapa kajian lain di Eropah juga menunjukkan angka yang hampir, iaitu sama ada 20 atau sehingga 30% pekerja berhenti kerja kerana stres di tempat kerja. Baiklah, saya akan serahkan kepada Suhaila untuk membincangkan dan berkongsi kepada para penonton tentang punca-punca stres di tempat kerja. Baiklah, apa pendapat awak Suhaila tentang punca-punca yang berkaitan kepada tekanan stres di tempat kerja? Pada pendapat saya, berlakunya stres di tempat kerja ni, salah satu puncanya adalah disebabkan oleh ketidakseimbangan kerjaya dan rumah tangga. Okey, seperti kita tahu, ramai orang bujang dan majoriti orang yang berkahwin telah pun bekerja. Apabila mereka berkahwin dan berada di dalam pekerjaan, bebanan mereka akan bertambah dan emosi mereka akan menjadi lebih tidak seimbang. Okey, ini terjadi kerana waktu kerja yang tidak fleksibel. Okey, apabila mereka diberikan waktu kerja yang tidak fleksibel, mereka akan berasa tertekan kerana perlu memikirkan keadaan di rumah, isteri mereka dan anak-anak mereka yang menunggu kepulangan mereka untuk pulang daripada kerja. Kerja tidak fleksibel ini juga boleh menyebabkan pasangan mempunyai konflik kerana tidak dapat memberikan waktu yang terbaik kepada keluarga. Ini akan menyebabkan pekerja itu berasa sangat-sangat tertekan semasa bekerja kerana mereka terlalu memikirkan masalah tersebut. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada panel yang pertama, iaitu Suhaila, yang telah membincangkan tentang punca yang pertama, iaitu ketidakseimbangan di kerjaya dan rumah tangga. Baiklah, saya akan serahkan kepada Ani untuk membincangkan punca yang kedua yang menyebabkan individu stres di tempat kerja. Silakan Ani. Okay, pada pandangan saya, kita seorang pekerja bekerja sebagai orang bawahan manager yang menyelesaikan tugas-tugasan yang diberikan oleh manager tersebut. Jadi, jika beban kerja yang terlalu banyak ataupun terlalu berat bagi mereka adalah satu punca utama untuk penyebab stres di tempat kerja. Contohnya, apabila seorang pekerja itu menerima terlalu banyak tugasan atau tanggungjawab yang perlu diselesaikan dalam jangka masa yang singkat dan tugasan tersebut juga melebihi kemampuan mereka akan cenderung untuk merasa tertekan dan terbeban. Jadi, ia akan menjejaskan kesihatan mental. Ini adalah salah satu punca kebanyakan orang sekarang mudah mengalami depression, anxiety dan stres. Baiklah, setelah kita mendengar daripada punca yang kedua daripada Ani, saya akan serahkan pula kepada Lina untuk membincangkan punca yang ketiga yang menyebabkan stres di tempat kerja. Apakah pendapat awak, Lina? Okay, jadi punca yang saya dapat adalah tanggungjawab. Jika seseorang tidak tahu apa yang diharapkan dari mereka ataupun tanggungjawab mereka tidak dipenuhi dengan jelas, mereka mungkin merasa tidak yakin tentang apa yang diharuskan dilakukan dan bagaimana melakukannya yang dapat menyebabkan stres. Okay, yang seterusnya adalah bertanggungjawab terhadap kerja lain selain kerja sendiri. Jadi, jika seorang diberi tanggungjawab untuk mengawasi atau menyelesaikan pekerjaan orang lain selain pekerjaan mereka sendiri dan tanggungjawab tersebut terlalu banyak ataupun tidak realistik, itu dapat menyebabkan stres. Baiklah, setelah mendengar kepada punca-punca yang menyebabkan tekanan di tempat kerja, marilah kita mendengar
daripada panel-panel kita mengenai kesan-kesan daripada tekanan di tempat kerja. Baiklah, silakan Ani. Apakah pendapat awak? Seperti mana yang saya bahaskan tentang punca tadi, tekanan yang disebabkan oleh beban kerja berlebihan ini membawa kesan yang ketara seperti mengurangkan produktiviti serta prestasi organisasi. Individu tersebut akan kurang menumpukan perhatian terhadap kerja mereka dan disebabkan oleh itu prestasi kerja mereka akan terjejas. Oleh itu, pihak pengurusan dan syarikat perlu bijak dalam membahagikan kerja dengan betul dan menyediakan sokongan dan sumber yang mencukupi untuk pekerja-pekerja mereka menyelesaikan tugas mereka dengan berkesan dan cekap. Izinkan saya bercelah. Saya bersetuju dengan Ani dan saya juga mempunyai pendapat saya sendiri mengenai kesan stres di tempat kerja. Pendapat saya adalah bila stres di tempat kerja, seseorang pekerja tu boleh terlibat dalam penyalahgunaan bahan terlarang. Okey, bagi menghadapi stres, ada sesetengah pekerja terjerumus ke arah penyalahgunaan alkohol atau dadah. Mereka akan mula ketagih dengan alkohol dan dadah maupun dua-dua. Okey, ini kerana mereka beranggapan mengambil perkara tersebut akan menenangkan fikiran mereka. Walhal itu akan memberikan impak yang teruk kepada kehidupan mereka dan kesan yang sangat-sangat teruk kepada kesihatan mereka juga. Baiklah, terima kasih kepada panel Ani dan Ella atas perkongsian. Baiklah, saya juga mempunyai info mengenai kesan stres, iaitu semasa stres, badan akan mengalami perubahan seperti denyutan jantung yang meningkat dan tekanan darah yang meningkat. Maka kita mestilah cakna tentang tahap kesihatan kita jika kita mengetahui kita terlibat dengan tekanan ataupun stres di tempat kerja. Bagaimana pula pendapat awak, Lina, tentang kesan-kesan ini? Okey, pada pendapat saya, kesan yang pertama adalah perasaan negatif dan keburukan. Jadi, perasaan negatif ni boleh terbentuk dalam pelbagai cara. Ia mungkin bersifat sementara seperti perasaan yang teruk apabila tidak berjaya melakukan sesuatu tugasan. Jadi, kemudian ia mula bertukar kepada perasaan yang ragu-ragu terhadap keupayaan sendiri dan ia mula mempersoalkan kebolehan kita sendiri. Baiklah, terima kasih kepada ketiga-tiga panel kita yang telah berkongsi tentang kesan-kesan yang menyebabkan stres di tempat kerja. Baiklah penonton, saya rasa kamu semua telah dapat banyak info. Baiklah, mari kita berehat dahulu. Berjumpa sebentar lagi. Mudah saja, cuma tambah air. Terima kasih kepada penonton yang masih setia dengan perbincangan kami. Baiklah, setelah kita mendengar tentang punca dan kesan kepada tekanan di tempat kerja, kita juga perlu mengetahui tentang langkah-langkah yang perlu kita ambil dan ambil cakna untuk mengatasi stres di tempat kerja. Maka, saya jemput panel kita iaitu Lina untuk berkongsi tentang langkah-langkah mengatasi stres di tempat kerja. Okey, jadi langkah-langkah untuk mengatasi stres di tempat kerja adalah, yang pertama adalah berehat. Jadi jangan jadikan percutian anda tu sebagai satu yang sia-sia. Jadi ambil masa untuk kita berehat dan juga bersantai agar apabila anda kembali bekerja, anda akan berasa segar dan bersedia untuk melakukan yang terbaik. Jadi apabila anda tidak dapat bercuti, anda boleh untuk melakukan sebarang aktiviti yang tidak melibatkan kerja dan pastikan anda mematikan sebarang alat peranti agar anda dapat menumpukan sepenuhnya kepada apa yang anda ingin lakukan. Terima kasih kepada Lina atas perkongsian tentang langkah yang pertama. Baiklah, apa kata kita dengar pula perkongsian daripada panel kita yang kedua mengenai langkah mengatasi bebanan di tempat kerja. Okey, pada pendapat saya, cara mengatasi stres ni adalah datangnya sama ada daripada pihak individu ataupun pihak pengurusan. Setiap orang mempunyai persepsi yang berbeza terhadap tekanan kerja ni. Jadi, bagi pendapat saya, pengurusan masa yang baik adalah penting untuk mengurangkan tekanan di tempat kerja. Contohnya, cipta jadual yang berstruktur untuk memastikan tugasan yang diperlukan dapat diselesaikan dengan cepat dan teratur. Ia juga dapat memastikan masa dibahagikan dengan baik untuk mengelakkan tekanan tersebut berpanjangan. Baiklah, terima kasih kepada Ani atas perkongsian yang menarik sebenarnya tadi. Para penonton, mesti anda tertanya apakah langkah yang seterusnya
ambil untuk mengatasi stres tempat kerja. Maka saya jemput panel kita yang terakhir, iaitu Suhaila. Silakan Suhaila. Terima kasih moderator kita. Pada pendapat saya, cara yang kita boleh buat untuk kita mengatasi stres di tempat kerja iaitu salah satunya kita boleh dapatkan sokongan. Okey, kita boleh meminta bantuan dari individu yang kita percaya seperti kawan dan keluarga yang boleh membantu memperbaiki cara untuk kita menangani tekanan. Walau bagaimanapun, jika kita tetap mengalami ketegangan dengan kerja, kita juga boleh mendapatkan bantuan dan nasihat pakar seperti kaunselor, pakar psikologi, pakar psikiatri untuk membantu mengatasi masalah ini dan mengubah tingkah laku yang tidak sihat dalam hidup kita. Baiklah, terima kasih kepada Suhaila. Terima kasih juga saya ucapkan kepada panel-panel yang telah berkongsi tentang langkah-langkah kesan serta punca yang menyebabkan tekanan di tempat kerja. Baiklah, saya juga akan berkongsi tentang langkah ataupun solusi kepada masalah tekanan di tempat kerja. Iaitu yang pertama ialah anda boleh mencari atau bergaul dengan persekitaran yang positif untuk mengurangkan tekanan di tempat kerja. Contohnya, sebagai seorang pekerja, apabila waktu rehat, anda boleh meluangkan masa dengan kawan-kawan yang mempunyai persekitaran positif untuk semangat bekerja daripada berkumpul dengan kelompok yang sentiasa menceritakan tentang tekanan ataupun negatif terhadap sikap mereka dan menyebabkan tekanan. Cara yang kedua pula, individu yang mengalami stres di tempat kerja boleh berjumpa dengan majikan dan berbincang daripada anda mengelak dan memendam perasaan, kerana seringkali pendam akan membawa kepada kesan yang lebih buruk. Baiklah penonton, setelah kita mendengar tentang langkah-langkah ini, harapan saya sebagai moderator pada perbincangan pada program kita pada hari ini, para penonton dapat mengambil cakna tentang ilmu dan perkongsian yang telah dikongsikan oleh ketiga-tiga panel dan saya sendiri untuk diaplikasikan dalam kehidupan seharian. Dan saya berharap juga daripada program ini, masyarakat dapat membina kebersamaan dan kerjasama untuk saling membantu mengatasi masalah tekanan di tempat kerja dan menjadikan tempat kerja suasana yang lebih positif. Kesimpulannya, daripada program ini, tekanan di tempat kerja adalah sesuatu perkara yang normal, tetapi ia terpulang kepada reaksi kita dan apakah tindakan kita untuk mengatasinya. Janganlah kita lemah dan lalai sehingga kita tidak berusaha untuk mengatasinya. Baiklah, saya jemput ketiga-tiga panel kita. Terima kasih kepada panel Suhaila, Ani dan Lina atas perkongsian mereka tadi. Baiklah, apakah saya minta wakil daripada panel untuk memberikan kata yang terakhir. Silakan. Terima kasih moderator. Saya sebagai wakil kepada mereka semua, saya ingin memberikan kata-kata terakhir atas program kami hari ini. Saya nak memberitahu kepada pekerja-pekerja yang stres di luar sana, janganlah terlalu stres. Apabila kalian mengalami stres yang terlalu teruk, cubalah mencari solusi yang terbaik, cuba kembali kepada Allah, kerana di situlah tempat untuk kita merintih jika kita mempunyai masalah, dan cuba bergaul dengan orang positif, cuba mencari penyelesaian yang sebaik mungkin untuk hidup kita, kerana kita pun nak hidup yang lama dengan keadaan yang tenang. Terima kasih kepada wakil panel. Baiklah penonton, saya ucapkan terima kasih atas masa, perhatian dan telinga yang diberikan untuk mendengar perbincangan kita pada hari ini. Akhir kalam pada saya, janganlah kita berputus harap kerana sentiasa ada Allah yang Esa untuk mendengar keluh dan kisah kita, sehingga kita berjumpa pada program yang seterusnya. Terima kasih.